Hai, Assalamualaikum semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam talk dari Gerakan Wanita Sejahtera yang bertajuk Ilmu Pergigian dan Implikasinya dalam Bacaan Al-Quran. Okey, talk kita pada hari ini adalah anjuran Musmedik iaitu Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera. Sebelum itu saya nak minta audience semua untuk like, follow dan jangan lupa share FB page Gerakan Wanita Sejahtera, terutamanya talk kita pada hari ini agar lebih ramai yang mendapat manfaat. Okey. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4. Imam Al-Mawardi menafsirkan ayat ini bahawa yang dimaksudkan daripadanya adalah suruhan untuk membaca ayat Al-Quran mengikut aturannya dan susunannya. Jangan mengubah lafaz dan jangan mendahulukan ayat yang akhir pada yang awal, ibarat aturan gigi yang kemas apabila asasnya sama dan tersusun rapi. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Bah, tafsir Al-Mawardi. Okey. Dr. Aspa dah bersedia? Okey, sebelum kita memulakan talk kita pada hari ini, saya perkenalkanlah dulu kepada semua siapa Dr. Aspa ya. Dr. Aspa Lillah Alias merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, pensyarah pergigian serta pakar anatomi dari Fakulti Pergigian USIM, pernah berkhidmat sebagai doktor pergigian di Kementerian Kesihatan Malaysia, memperoleh ijazah sarjana muda pembedahan pergigian dari USM, ijazah sarjana dalam perubatan anatomi UKM, ijazah doktor falsafah dalam bidang forensik antropologi dari UKM, diploma in Islamic Studies dari Aris University, sijil pengajian syariah dan sijil pengajian Usuluddin dari UM, sijil intensif bahasa Arab dari USIM dan bertalaki di beberapa pondok di Malaysia. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan talk kita pada hari ini. Saya nak tanyalah Dr. Asfa, Doktor, apakah bidang-bidang dalam ilmu pergigian? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bertemu pada majlis pada hari ini, hari Ahad yang diberkati. Terima kasih kepada Saudari Aimi kerana sanggup menemani saya menyampaikan ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada Dewan Muslimat PAS, Gerakan Muslimat dan juga Mas Medik kerana menjemput saya menyampaikan sedikit syarahan yang bertajuk ilmu pergigian dan implikasinya dalam bacaan Al-Quran. Kita ketahui bahawa ilmu pergigian itu sangat penting di dalam Islam kerana gigi ini adalah anggota, gigi adalah salah satu anggota yang terlibat dalam ibadat orang Islam. Di antaranya membaca Al-Quran. Kita tahu bahawa dengan membaca Al-Quran, makhraj huruf keluar dari beberapa tempat, antaranya adalah mulut, bibir dan juga gigi. Kita juga tahu bahawa Nabi Muhammad SAW sangat menitik beratkan tentang penjagaan gigi. Kita juga mengetahui bahawa gigi juga penting untuk solat kerana bacaan Al-Quran yang kita baca juga berada di dalam sewaktu kita solat. Dan gigi juga penting dalam semasa kita puasa kerana apabila melalui satu kawasan halkum,
maka makanan melepasi kawasan ini, maka batal juga puasa kita. Maka gigi dan kelilingnya amatlah penting untuk diketahui oleh umat Islam untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum bersugi adalah sunat yang sangat dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati aw ala nasi la amartukum bisiwak ma'a kulli salah. Kalaulah tidak kerana menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali solat. Begitu pentingnya bersugi pada pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita tahu bahawa kelebihan bersugi itu tidak dapat dipisahkan. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-siwaku madharatul lil fami maradatul lil rabbi. Bersugi adalah pembersih mulut dan mendapat keredaan Tuhan. Maka kita hendaklah bersugi supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang dilakukan semasa masuk di dalam rumah adalah bersugi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana iza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, baginda mulakan dengan bersiwak. Dan kita tahu bahawa 4 perkara antara sunnah pada para Nabi sallallahu alaihi wasallam antara ialah malu, berwangian, bersugi dan berdikah. Maka bersugi juga merupakan sunnah para Nabi sallallahu alaihi para Nabi. Kita tahu bahawa dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran dan juga solat penting untuk kita menjaga kebersihan gigi. Gigi ini satu kawasan yang agak kecil, tetapi untuk mahir dalam ilmu pergigian mungkin memerlukan masa 100 tahun untuk pakar betul-betul dalam bidang gigi. Kita ada gigi, kita ada gusi, kita ada bibir, kita ada lidah dan lelangit yang kita ada dalam mulut ni. Dan gigi, gusi, bibir, lidah dan lelangit adalah antara struktur gigi di dalam mulut kita, dan kita ketahui bahawa di dalam mulut kita terdapat keadaan kelilingnya iaitu lidah, kita ada bibir, kita ada lelangit, kita ada halkum di belakangnya dan rongga hidung di bahagian atasnya. Maka rongga mulut ini ataupun gigi sangat kecil. Kita juga ketahui bahawa gigi mempunyai beberapa lapisan iaitu enamel, dentin dan juga pulp, dan juga ada struktur yang memegang gigi iaitu periodontal ligament. Jika caries berlaku di bahagian enamel, kita tidak merasa sakit. Apabila dentin sudah caries telah pergi ke dentin, kita akan rasa ngilu, dan jika caries bila pergi ke pulp, maka gigi itu sudah mati. Maka kita perlu tahu menjaga kebersihan dan berjumpa dengan doktor gigi 6 bulan atau setahun sekali untuk mengetahui status kesihatan gigi kita. So kita tahu bahawa gigi mempunyai 2 jenis, gigi susu iaitu 20 batang. Gigi susu yang tumbuh pada umur 6 bulan. Gigi pertama tumbuh pada umur 6 bulan. Kemudian gigi kekal, kita mempunyai 30 batang gigi kekal, dan kita tengok gigi ini yang idealnya dia akan disusun secara begini. Kita ada gigi kacip, gigi lateral incisor, kita ada gigi taring, kita ada premolar dan juga molar. So bidang pergigian ini sangat luas. Kita ada pergigian konservatif, tampalan. So jika kita ada sakit gigi, kita akan membuang caries dan melakukan tampalan. Jika caries itu sampai ke pulp, dia akan membuat rawatan akar. So kepakaran konservatif
memerlukan 5 tahun undergraduate study dan juga 4 tahun pakar pergigian. So untuk pakar dalam bidang konservatif kita memerlukan lebih kurang 10 tahun untuk pakar dalam bidang konservatif tampalan. Kita juga ada pakar dalam bidang prostodontik, iaitu membuat gigi palsu penuh ataupun gigi palsu separa. Kita juga ada gigi palsu yang boleh removable, dan kita juga ada gigi palsu yang kekal fix, iaitu crown dan juga bridge. Kita juga ada pakar dalam periodontik, pakar gusi. Dia juga memerlukan 10 tahun, iaitu 5 tahun pelajaran dalam undergraduate dan 4 tahun dalam pelajaran postgraduate. Gusi kita tengok macam kecil, tetapi kepakaran juga agak mendalam untuk dalam penyakit gusi. Kita juga ada pakar dalam oromaxillofacial. Jika ada trauma, accident dan sebagainya, kepakaran oromaxillofacial juga memerlukan pelajaran yang agak lama juga, 5 tahun undergraduate dan 4 tahun postgraduate. Kita juga ada kesihatan pergigian masyarakat, iaitu satu bahagian pergigian yang memberikan pendidikan kepada masyarakat luar. Dan kita juga ada pakar dalam forensik odontologi yang penting untuk mengenal pasti mayat, umur mayat yang tidak diketahui identitinya. Dan jika ada penyakit yang abnormal di dalam mulut, kita juga ada pakar oral medicine and oral pathology yang akan mendiagnose sakit dengan biopsi dan sebagainya. Itu saja buat ketika ini. Okey. Menarik ya. Tak sangka setiap sub bidang dalam dentistry tu memerlukan sampai 10 tahun, dan Dr. Asfar sendiri kata kalau kita nak pakar dalam gigi memerlukan sampai 100 tahun. InsyaAllah hebat ciptaan Allah. Belum tentu pakar lagi 100 tahun tu. Masih kajian lagi. Yang paling pakarnya lah Allah yang menciptakan. Okey, kita masuk round kedua, Doktor. Doktor, boleh tak terangkan sedikit tentang makhraj huruf dan apa kaitan makhraj dengan gigi? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Aimi. Kita tahu di dalam Islam kita ada satu ibadah, iaitu pembacaan Al-Quran. Dalam pembacaan Quran, kita perlu mengetahui makhraj setiap huruf di dalam Al-Quran. Dan makhraj huruf ialah satu tempat berasalnya bunyi sesuatu huruf. Dalam bahasa Inggeris, makhraj seerti dengan pronunciation. Dalam bahasa Melayu, makhraj seerti dengan fonik. Dan pembacaan Al-Quran ini memerlukan ketelitian ketika menyebut satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. So setiap huruf itu ada tempatnya keluar. Jika salah tempatnya, mungkin maknanya berubah dan ataupun tidak tepat. Saya ada satu kawan pakar makhraj. Bila saya bercakap, dia boleh tahu saya tiada satu gigi premolar atas sebelah kanan. Kemudian saya bertanya, macam mana boleh tahu? Padahal gigi saya cantik dah. Dia kata kerana apabila kurang gigi atau gigi itu disusun dengan salah atau gigi itu tiada, maka angin yang keluar pada huruf makhraj itu akan lari sedikit. Oleh itu, kalau kita tiada banyak gigi, maka makhraj huruf yang kita sebut itu juga akan lagi banyak. Maka baru saya tahu bahawa dan saya juga bertanya kepada pakar prostodontik gigi palsu, dia boleh tahu gigi palsu mana walaupun satu yang diganti kerana lain, ada kelainan. Ini menunjukkan bahawa makhraj huruf ini sangat kesihatan gigi sangat penting. Jangan kita rasa ambil indah kerana dia bukan melibatkan masalah dunia, tapi masalah kita akhirat kelak. Nanti Allah akan persoal bagaimana engkau membaca Quran, tepat ke tidak, kau belajar ke tak, kan? Maka ini merupakan keistimewaan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran itu sendiri, iaitu terdapat perbezaan yang nyata bagi setiap huruf Arab.
So ketepatan diperlukan dalam menyebut huruf tersebut yang menyumbang kepada ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah ketika membaca Al-Quran. Lebih bagus bacaannya, lebih tepat bacaannya. Kita tahu bahawa satu huruf yang kita baca 10 pahala. Adakah makhraj yang tidak tepat itu Allah akan bagi 10? Ataupun adakah kita tak belajar, lepas tu kita main sebut je Allah akan bagi 10? Bagaimana pun orang yang belajar dan salah cakap, sesalah huruf, bagaimana kedudukannya? Adakah dapat 10 ke tidak? Maka manakala kesilapan dan kurangnya ketepatan dalam menyebut sesuatu huruf merupakan salah satu kesalahan daripada kesalahan yang terang dan juga jelas. Satu kesalahan, kita jangan anggap baca Quran suka hati, tak belajar, kita aman. Tidak, itu ada satu kesalahan. Maka ketepatan suatu huruf juga berkaitan dengan makna suatu kalimah yang boleh membawa kepada perubahan makna pada satu kalimah sekiranya tidak disebut dengan tepat. Okey. Kadang-kadang huruf ka kata qa, ha kata kha juga akan berbeza makna jika tidak tepat. So makhrij adalah kata jamak plural bagi kalimat makhraj, iaitu kharajah. Bila dijamak atau dipluralkan jadi makharij. Makhraj dari segi bahasa bermaksud tempat dikeluarkan satu huruf atau lebih. Kita ada beberapa tempat di mana huruf itu keluar. Bukan satu huruf, ada beberapa huruf keluar pada tempat itu. Makhraj dari segi istilah pula bermaksud tempat keluarnya suatu huruf yang terhenti pada ketika menyebut huruf tersebut dan membezakannya dengan huruf-huruf yang lain. Maka setiap huruf, kita ada 28 huruf. Ada yang mengatakan 29, ada yang kata 30, tapi kita pegang yang 28. Setiap huruf itu mempunyai tempatnya yang sendiri. Maka antara kaedah yang memungkinkan kita mengetahui satu huruf itu dengan cara mematikan huruf tersebut ketika menyebutnya. So macam mana nak tahu tempat huruf tu makhrajnya di mana? Kita cuba matikan, iaitu sukunkan. Contohnya ba, ab. Semua ikut ab. Bila kita menyebut ab, kita mengetahui bahawa huruf ba tempatnya adalah di bibir. Di bibir. Ab. Sekali lagi. Ab. Begitu juga dengan at. At. Kita tahu bahawa huruf ta tempatnya di gusi kacip atas. At. So apa yang terjadi jika gigi kita tak ada kat atas? Tak ada gigi, kacip ni tak ada. Sudah pasti huruf ta kita tidak tepat. Ataupun bolos. Tak ada, sebab tak ada tempat nak berpaut dekat gusi gigi tu. Gigi tak ada. Begitu dengan sa, as. Kita sukunkan dia jadi as. So lidah terkeluar sedikit. Di situlah tempat sa, as. Okay. Begitu yang seterusnya, kita ada 28 huruf. 28 huruf. Dan kita ketahui bahawa ada 5 tempat makhraj huruf itu, tempat huruf itu keluar. Yang pertama 2 bibir. 2 bibir. Yang kedua lidah. Lidah. Yang ketiga halkum. Halkum. Bibir kita ada 4 huruf yang keluar daripada bibir. Lidah kita ada 18 huruf. Di halkum ada 6 huruf. Begitu juga dengan rongga mulut dan juga rongga hidung. Ini adalah 5 tempat di mana makhraj atau huruf itu keluar. Tetapi kita tumpu kepada 3 tempat yang utama, iaitu bibir, lidah dan juga halkum, dan juga huruf-huruf yang ada kaitan direct dengan gigi. Okay? So kita ketahui bahawa untuk gigi, untuk bibir, makhraj yang keluar daripada bibir kita mempunyai 4 huruf, iaitu ba. Ba. Bibir ada 2 tempat. Satu melibatkan 2 bibir dan juga
melibatkan bibir atas dan gigi bawah, iaitu fa. So dua bibir ada tiga huruf, iaitu ba atau disebutkan ab. Ada lantunan sikit kerana sifatnya qalqalah ab. Ab. Kemudian kita ada huruf mim, iaitu am. Cuba tutup hidung. Salah satu tempat mim juga adalah di hidung, kerana dia adalah salah satu huruf dengung. Kemudian kita ada satu lagi iaitu waw. Waw. Cuba sebut waw. Au. So, bibir kita akan dibulatkan. Au. Au. Okay. Dan huruf yang terakhir adalah huruf fa. Fa. Iaitu kita letakkan gigi bibir atas dan gigi bawah. Gigi kacip. Bayangkan kalau tak ada gigi bawah, macam mana? Tepat ke bunyinya? Sudah pasti tidak tepat. Af. Kita dah dapat bahawa gigi bawah akan menyentuh bibir atas. Af. Okey. Af. Okey. Ini adalah 4 huruf yang terdapat pada bibir, makhraj huruf bibir. Kemudian kita ada huruf yang keluar daripada halqum. Kita terbahagi kepada 3 bahagian, atas, tengah dan juga bawah. So contoh kat atas ada agh, tengah lagi tu So ini adalah 3 huruf yang terletak di 6 huruf yang terletak di halqum. Kemudian di lidah kita ada 18 huruf. Saya tidak terangkan semua huruf kerana tidak sempat. Ini adalah perlu 2-3 jam untuk selesaikan semua huruf. Tetapi saya tumpu kepada kedudukan huruf yang melekat ataupun terkena gigi. Antaranya adalah huruf ta, dal and to. So cuba kita sukunkan dia ad, to. So hujung lidah kita akan menyentuh pangkal gigi kacip bahagian atas. Dia akan sentuh gusi dekat bahagian lelangit, dia bahagian gusi gigi atas. To, ad. Kemudian kita ada beberapa huruf di mana lidah ini menyentuh belakang hujung lidah, ditekankan ke belakang gigi kacip bawah. Contohnya as, az, as. So bayangkan jika gigi ini tiada, sudah pasti huruf-huruf ini tidak dapat dikeluarkan dengan tepat. Begitu juga huruf yang agak sukar, do. So lidah di tepi sisi akan salah satu sisi bawah lidah kiri atau kanan akan melekat di geraham kiri atau kanan. Ini agak susah. So bayangkan jika kita tiada gigi geraham, maka di manakah tempatnya lidah kita? Do sudah pasti tidak tepat ya. Okey, itu saja untuk pusingan pada hari kali ini. Okey. Pertama kali saya dengar ada pakar makhraj. Tanpa melengahkan masa, kita terus ke round 3 lah ya, Doktor. Doktor, boleh terangkan tak tentang penyakit gigi dan rawatan serta langkah pencegahannya? Silakan.
Terima kasih Aimi. Kita ada banyak penyakit gigi sebab kepakaran pun ada lebih 10. Tapi hari ini saya pilih-pilih penyakit gigi yang penting ataupun semua penting tapi yang kebanyakannya kita jumpalah dan rawatannya gigi. Sebab kita tengok kebanyakan masyarakat terutama masyarakat Malaysia tidak mengambil berat tentang penyakit gigi bayangkan gigi ni kita hari-hari kita makan tapi kita tak servis kita rasa nak servis jumpa doktor gigi tu mahal kena bayar 100 ke 200 ke apa tapi kita sanggup membeli handphone beribu-ribu, laptop beribu-ribu tapi nak cuci gigi kita setahun sekali pun kita rasa susah. Tapi cuci kereta tak minggu cuci kan, tapi gigi ni kita tak pergi cuci kita tak servis kita tak rasa bersalah pun tak rasa selamba je makan tak apa semua dalam mulut ada tai gigi semua selamba makan kenyang dah setahun punya karang dalam tu masuk mulut kenyang okey tak rasa gigi geli ke kotor ke kebanyakan kita macam tu takut nak jumpa doktor gigi so, saya nasihat kepada semua hadirin yang mendengarnya bahawa gigi ini sangat penting anggota salah satu anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Kita perlu jaga, kita perlu bersyukur dan jaga. Sebab gigi ni terutama gigi kekal bila dia tiada maka tiada gantinya. Pergi tidak kembali. Kalau ada gigi palsu atau gigi crown atau bridge boleh tapi tidak sama dengan gigi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penyakit gigi yang major yang berlaku banyak di Malaysia adalah dental caries iaitu lubang gigi berlubang Kadang-kadang kita rasa ngilu, kadang-kadang berdenyut-denyut. Itu dah sampai sakit lah tu. Sepatutnya sebelum caries merebak ke kawasan dentin ataupun pop-up kita dah jumpa doktor. Itu yang pentingnya kita jumpa doktor berkala setiap 6 bulan atau setahun ataupun periodontal disease gigi gusi tiba-tiba gusi kita bau ataupun berdarah tiba berdarah lalu sebelah je bau ada masalah yang ada periodontal disease lah tu atau gigi bergoyang tiba-tiba mula-mula gigi dah bergoyang ataupun ada abnormality dalam mulut kita mungkin juga ada oral cancer dan sebagainya kena check kita juga ada orodontal trauma kanak-kanak ni jatuh batu terjatuh berdarah dan sebagainya kita juga banyak jumpa kes-kes begini sekarang terutamanya kanak-kanak berada di rumah mak bapak pun main handphone semua so kadang-kadang terleka anak-anak jatuh dan sebagainya so akan refer kepada dentist also dan kita ada dental fluorosis ubat gigi ni kita sebenarnya tak pakai banyak pun ujung tu je terlalu banyak ubat gigi sampai berlakunya dental fluorosis gigi bercapuk ataupun dental erosion ataupun cleft lip and palate ada zumbing juga adalah penyakit-penyakit yang major yang berlaku di dalam masyarakat kita so dental caries apabila berlaku dental caries ni gigi kanak-kanak apa yang kita buat adalah kita buang caries itu dan kita tampal gigi itu dengan gigi dengan tampalan putih kalau gigi depan maka lepas itu gigi akan berfungsi seperti biasa so makhraj huruf pun akan tepat sebab kita dah tutup tak adalah lompong atau berangin di kawasan tu so kita juga ada tampalan so bayangkan kalau kita tak tampal gigi kat sini maka bila kita sebut sesuatu huruf itu kadang-kadang bolos so kita perlu tampal lah jangan biarkan sebab ini kalau lapisan ni biar nanti ada kena dentin lepas tu akan kena pulp so kalau lama-lama expose lama-lama matilah gigi ni kalau boleh selamat baik selamat kalau mati kita ada rawatan akar boleh bersihkan pulp tu dan kita tampal tetapi tidak sama kalau gigi yang mati tidak sama dengan gigi asal gigi yang bernyawa. Kemudian kita ada juga kalau tampalan lama lepas tu ada caries ada fracture dan sebagainya cepat datang jumpa doktor gigi untuk di remove dan sebab kita kadang-kadang kita tak pasti kadang-kadang ada caries secondary caries di bawah akan menyebabkan lagi teruk
So doktor gigi akan buang yang lama dan gantikan yang baru serta bersihkan caries yang ada mungkin di dalam ni. So kita juga penyakit gusi kita tahu bahawa gigi kita ada periodontal ligament yang tu macam mana penyakit ni boleh terjadi kerana kita tak berus gigi dengan betul macam nasi lah, nasi kara tu kita tak bersihkan betul-betul. Lama-lama mula-mula dia deposit as a soft plaque boleh kita remove macam biasa. Tapi lama-lama kita tak dah bertahun-tahun dekat 10 tahun tak pernah scaling, dia akan jadi calculus dia akan jadi calculus. Okey. Dan apabila apabila berlaku penyakit gusi, gusi akan cepat berdarah gusi akan cepat berdarah. So jumpa doktor gigi, kita akan buat scaling sebab lama-lama kalau kita biarkan mungkin gigi akan goyang dan tercabut. So kita tak ada gigi dan sebagainya. Ada juga pesakit yang muda lagi gigi dah goyang kita tak tahu macam mana dia berus gigi atau tak berus gigi langsung menyebabkan karang gigi berkumpul dan merosakkan ligamen di dalam gusi ni. Okey, ni dah tadi. Kemudian kita ada juga rawatan implan jika gigi ni tiada, kita boleh implan, iaitu kita masukkan besi di dalam gusi dan juga membuat gigi di luar gusi ni So disebut sebagai implan So sebab gigi ni, kalau dia tak ada gigi ni, kita tua 10 tahun dia dapat lebih tua 10 tahun So katakan umur 20 tahun sekali tak ada gigi macam 30 tahun. Umur 70 tahun ada gigi jadi 50 tahun. Gitu. So so gigi ni salah satu kosmetik juga kecantikan kita kita berada. Kita maruah kita. So jumpa-jumpa cantik, bila senyum gigi tak ada so jatuh saham bagi kita. So orang kalau nak berniaga pun nampak tak ada gigi, tengok tak jadi nak berniaga dengan kita nak beli barang sebab gigi ini adalah satu aset yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, yang kita perlu jaga kerana dia pergi tidak kembali dia tidak kembali. Okey, kita juga pakcik ni, saya nak cerita pakcik ni imam. Pakcik ni imam. So dia sangat sedih yang dia jumpa pada kita, dia sangat sedih sebab dia tak boleh jadi imam. Sebab of course bila jadi imam makhraj kena tepat. So apa yang kita buat gigi palsu saya kata so pakcik ni umur dia tak adalah sampai 80, 90. Bila tak ada gigi dia macam 80, 90. Bila ada gigi dia jadi 50 atau 60 tahun atau lagi muda daripada tu So selepas itu pakcik boleh membaca Al-Quran. Tak adalah bila tu terkeluar bila makan pun susah, tak ada gigi ni makan orang makan KFC dia dah tak boleh, dah terpaksa blender dulu makan bubur kena hancurkan, gusi pun kadang-kadang berdarah kalau kita tu so ingatlah dengan orang-orang tersayang kalau ada isteri pun mesti malu isteri lah, suami aku tak ada gigi so kita kenalah ingat pada orang tersayang So gigi ni sangat penting kalau tidak tiada gigi maka kita nak baca Quran susah, nak senyum pun malu, nak keluar jumpa orang pun susah malulah sebab atas diri kita sendiri tidak menjaga kebersihan gigi Okey. Kemudian pendakap gigi ini perkara biasa yang kita temulah. So ramai soal kata siapa buat braces haram, tidak kita dibenarkan membuat braces dengan tujuan rawatan So pesakit ini of course dia tidak dapat makan dengan betul kerana hanya gigi belakang saja berfungsi, gigi depan tak boleh gigit tak berfungsi. So makhraj huruf juga tidak tepat kerana gigi bolos. So kita akan buat rawatan supaya ni bawa turun dan gigi atas supaya dapat berfungsi dengan betul So kita buat braces dia tidak mengubah kejadian tetapi ia adalah satu abnormality atau ketidaksempurnaan yang perlu kita baiki kita bukan ubah, kita baiki supaya dia dapat berfungsi dengan normal So
So okey, selepas itu kita buat rawatan. Okey, pesakit boleh makan seperti biasa. Dan boleh membaca Al-Quran dengan tepat dalam makhrajnya kerana sudah sempurna gigitannya dan cara susunan giginya. Okey, yang kita lihat ini, kita tengok gigi taringnya kerana crowding terlalu padat. So ada gigi-gigi yang tidak dapat keluar pada tempatnya. Secara normal, ini adalah normal. Secara normal, gigi kita akan berada pada tempatnya, iaitu gigi kacip akan berada di tengah ini, diikuti dengan kacip lateral, gigi taring, kedudukannya di sini, lepas tu premolar dan akhirnya molar. So bila berlaku abnormality atau malocclusion pada pesakit, kita dibenarkan untuk merawatnya, untuk kembalikannya pada kedudukannya. Sudah pasti dia akan mengubah kejadian, tapi kembali dia kepada normal supaya dia dapat berfungsi dengan baiknya. Seperti orang sakit jantung, sakit jantung berlubang dan sebagainya, dilahirkan dalam keadaan begitu, tetapi boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Boleh buat rawatan di situ. Begitu juga dengan gigi, ada abnormality yang terdapat pada gigi. Tengok giginya berlapis, kita boleh tarik ni ke belakang dan bawa dia ke sini. Ini juga mungkin kita boleh cabut satu gigi dan bawa tarik ke sini. Biasanya kita tak cabut gigi taring. Apa yang kita cabut adalah premolar. Sebab gigi taring ini adalah gigi pemanis. Memang tanpa gigi taring itu kurang manis. So kita tengok bahawa gigi itu align, berada pada tempatnya. Maka sudah pasti makhraj huruf itu juga akan tepat pada tempatnya. Kerana kita sudah betulkan gigi pada kedudukannya. So di dalam dental health education, apa yang kita penting untuk menasihat pesakit adalah, satu adalah patient motivation. Pesakit ataupun perlu mempunyai motivasi dia sendiri yang ingin membersihkan gigi. Kita boleh membebel dekat klinik, tolong bros gigi 3 kali sehari atau 2 kali sehari selepas makan, sebelum tidur dan sebagainya. Tetapi sampai di rumah kita tak boleh nak suruh dia. So patient motivation is the first thing. Perkara pertama yang penting. Kita tak boleh ubah orang tu sendiri kena ubah. So patient motivation, dia nak mulut dia bersih. Tujuannya apa? Untuk mardatillah, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan memberi pendidikan oral health education kepada pesakit. Dan yang paling penting juga adalah oral hygiene instruction. Kita akan memberitahu kepada pesakit tentang cara-cara bros gigi yang betul. Kerana ada juga pesakit kata, saya sehari 10 kali bros gigi doktor, tetapi masih berdarah. Ini mesti cara dia salah. So kita akan beritahu cara yang betul, cara membros gigi yang betul. Ada tu bros gigi terlalu kuat, nak bersih sangat, sampai gusi pun jatuh. Gusi terekspos dan very sensitive. So cara bros gigi, pemilihan ubat bros gigi amat penting dalam penjagaan gigi. So saya terlaju hari ni. Okey, saya tunjukkan beberapa teknik. Kita ada banyak, lebih 10 teknik tapi teknik yang biasa digunakan. Gunakan teknik yang betul dan bros gigi sekurang-kurangnya 2 minit. Berapa minit kita bros gigi? 5 saat, 10 saat, ada orang tak cukup. Cukupkan 2 minit. Tengok mula-mula ni kena set handphone. Okey, 2 minit. Oh, selama ni aku 10 saat je. Patutlah tak bersih. Okey. 2 minit. Macam mana? First kali, langkah yang pertama, kita perlu condongkan bros gigi 45 darjah ke arah leher gigi atas. Mulakan dengan depan, letak 45 darjah dan getarkan sedikit ataupun buat bulatan dan halakan ke korona gigi. Macam gini. Langkah kedua, belah kanan pula. Belah kanan, belah kiri, atas dan bawah, belakang. Okay. Kemudian langkah ketiga, lakukan pergerakan keluar. Bagi yang lelangit ni, gigi ke atas ni kita tak boleh nak buat 45 degree. Kita bawa keluar, pergerakan keluar pada permukaan dalam gigi hadapan
pada gigi atas dan gigi bawah. Okey. Langkah keempat, bahagian lakukan pergerakan melintang dari depan ke belakang pada permukaan menguyah. Sebab kita ni nampak ni, kita ada beberapa surface, kita ada bahagian buccal, kita ada bahagian occlusal, kita ada bahagian lingual bahagian ni dengan occlusal. So pastikan bahagian ini semua, dan kita ada interproximal antara gigi ni, kita kena pakai floss dekat antara kiri kanan ni. Okay. So kemudian condongkan kat bahagian dalam ni pun kena condongkan 45 degree dan lakukan pergerakan keluar pada permukaan gigi tepi lidah. Lastly, kita kena berus permukaan lidah sehingga bersih. Kadang-kadang lidah ni orang jarang buat lah. Termis, rasa lidah ni bukan. Tapi lidah merupakan tempat yang perlu dibersihkan juga. So saya sharekan video bagaimana berus gigi itu dilakukan. In this video, we'll show you the best way not only to brush your own teeth, but also how to easily brush the teeth of others. Toothbrushing should be carried out twice a day, in the morning and last thing at night. We must remember that not everyone can brush their own teeth. But when brushing other people's teeth, the principles are the same. Please remember that toothbrushing takes a full 2 minutes. Yes, 2 minutes. Use a small-headed, medium-texture bristles toothbrush with a small amount of fluoride toothpaste. Start by tilting the toothbrush against your teeth so the bristles are at a 45-degree angle to the gum line. Move the brush in small circular movements, a few times on each tooth. Next, brush the outer surfaces of each tooth, keeping the bristles angled against the gum line. Do the same thing for the inside surfaces of all the teeth. Now, brush the biting surfaces of the teeth, on the top and the bottom. To clean the inside surface of the front teeth, tilt the brush vertically for the upper teeth. Gently move the brush long ways down the tooth from the gum for a few seconds. For the lower teeth, tilt the brush vertically and pull the toothbrush gently upwards from the gum for a few seconds. If plaque is not removed from the teeth, it leads to bleeding gums and tooth loss. If you eat or drink sweet things, plaque mixes with the sugar and causes tooth decay. Finally, spit out any remaining toothpaste. Do not rinse the mouth with water or any kind of mouthwash. In this way, the fluoride in the toothpaste will help protect the teeth. Okey, kemudian so kita Okay, ada masalah teknikal sikit. Menarik ya bila kita dengar tadi apabila seorang imam kehilangan kesemua giginya dan dia telah memilih untuk memakai gigi palsu. Dan seperti hadis Rasulullah, hadis pertama kan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu bermula dengan niat kan. Barangkali mencari duit untuk membeli atau membuat gigi palsu itu adalah jihad untuk pakcik itu. Kita sangka gigi ni hanyalah benda yang biasa, ataupun mungkin ada orang tua kata, alah hilang gigi satu dah tua, tak handsome tak apa, tak ada orang nak.
Tapi dalam Islam, kita betulkan gigi sebenarnya adalah jihad. Jihad untuk kita membaca Al-Quran dengan baik. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Kan? Bila hilang walaupun satu gigi kacip kan, kita telah kehilangan makhraj ataupun tempat keluar huruf tajwid. Kan? Huruf, kita dah kehilangan 3 huruf, bukan satu huruf. Hilang satu gigi bukan hilang satu huruf, tapi hilang 3 huruf. Kan kalau gigi depan. Huruf ta, huruf dal dengan huruf ta. Serta ada huruf-huruf lain. Sebab tajwid ni bersangkut paut lidah dan gigi. Okay, sementara kita tunggu Dr. Asfar, audience semua harap bersabar. Kita akan bacakan soalan kepada Dr. Asfar dan kita nantikan. Saya teringat Syekh Al-Quran saya dulu. Apabila saya membacakan Al-Fatihah, bukan kurang daripada 10 kali lah membetulkan Al-Fatihah. Syekh menyuruh saya untuk berulang-ulang kali. Setiap kali kelas saya perlu membaca Al-Fatihah berulang-ulang kali, dibetulkan berulang-ulang kali, terutamanya pada huruf Dad. Pada Ad-Dallin. Kerana dia kata, jika salah bacaan kamu, salah lah maksudnya. Dan kita solat 5 kali sehari, 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, asar, 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isyak. Kita membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jika kita tidak berusaha berjihad untuk memperbaiki Al-Fatihah kita, Masya Allah, membazirlah tahun-tahun kita solat sebelum ni kan? Tak apa, itu adalah jihad. Saya serahkan kepada Dr. Asfar semula. Boleh teruskan Doktor? Oh, dah habis dah? Ada soalan? Dah. Oh, habis dah habis. Okey Doktor, saya bacakan soalan daripada Pak Atikah Rawi dari Bangi. Salam Doktor. Saya nak bertanya, jika gigi anak sudah rosak, adakah beri kesan bila dewasa? Ada solusi tak bila gigi anak dah rosak dan apa perlu dibuat? Silakan Doktor. Okey, Alhamdulillah bila soalannya apabila gigi susu lah, gigi anak-anak ni dah rosak, ada tak gantinya? Kita ketahui bahawa, terima kasih Atika Rawi di atas soalannya. Ini ibu misali lah, dia sangat take care kepada anaknya. Terima kasih. Ya, kita tahu bahawa kita ada 2 set gigi, iaitu gigi susu dan juga gigi kekal. Kita kena tahu bahawa gigi susu tumbuh pada 6 bulan dan akan habis tumbuh dalam 2 tahun lebih hingga 3 tahun. Kemudian gigi pertama tumbuh adalah gigi geraham, gigi kekal pada umur 6 tahun. Kemudian daripada 6 tahun hingga 12 tahun berlaku mixed dentition, pertukaran di antara gigi susu dan gigi kekal. Gigi susu akan jatuh dan akan digantikan gigi kekal. Ini namanya ugly duckling stage. Ada hodor sikit lah. Ada besar, ada kecil. So 6 hingga 12 tahun jangan risau. Berlaku pertukaran. Dia buruk sikit lah. So selepas 12 tahun dan ke atas, mungkin sampai 18 tahun dan mungkin 27 tahun, geraham bongsu lambat sikit tumbuh. Berlaku gigi kekal gigi kekal 12 tahun ke atas sepatutnya gigi kekal dah ada semua. So untuk gigi susu yang tu, Alhamdulillah kita ada gigi kekal. So berjaga-jaga bila semua dah kekal ataupun masa pertukaran gigi ni 6 tahun tu, kita perlu berjaga-jaga dah kena bersihkan betul-betul. Sebab 6 tahun tu gigi betul dah tukar. Gigi kekal dah mula naik, iaitu gigi geraham. Geraham pertama. So nasihat saya, okey, kalau gigi anak sudah rosak, jumpa doktor gigi, betulkan apa yang rosak. Sebab kadang-kadang ada dia rosak dekat sini, gigi kenai ataupun gigi premolar rosak atau gigi molar. Di mana premolar akan menggantikan molar, iaitu geraham
pada umur 10 tahun atau 11 tahun. Kadang-kadang budak tu baru 5 tahun. So kita perlu staykan gigi tu sihat sampai umur ada 5 tahun lagi untuk dia makan dengan gigi susu tu supaya sebelum gigi tu bertukar menjadi gigi betul So jumpa doktor gigi, buat rawatan, jaga walaupun gigi susu, tapi lepas gigi susu akan gigi kekal. Kita takut, kita terbawa-bawa, kita biarkan gigi kekal pun menjadi mangsa. Okay. Sebab gigi kekal sudah menjadi mangsa, tiada maaf bagimu, tiada gantinya selepas gigi kekal. Wallahu a'lam bisawab. Allahuakbar. Okay, saya bacakan soalan pula daripada Puan Suzaini Mat Daud ya. Ada limited age tak untuk buat correction gigi ni? Kalau dah 50-an, still boleh tak, doktor? Ya, saya pernah bertanya kepada pakar ortodontik, iaitu pakar braces. Ada limited tak? Sebab saya tengok ada kakak saya pun 37 tahun, 40 tahun masih buat braces. Tiada limited, tapi lambat sikit pergerakannya sebab semua dah ni pergerakannya compare dengan kanak-kanak yang sedang membesar. So pergerakannya lagi cepat berbanding dengan yang tua 50-an ni. Sebenarnya boleh lagi buat rawatan ortodontik dan sebagainya, tapi dengan nasihat doktor ortodontik lah dia nak buat atau tidak berikut keadaan gigi kita lah. Kemudian yang kedua apa tadi? Lupalah saya nak cakap apa. Okey, tak apa. Okay. Soalan ketiga daripada Puan Asikin Hasnan. Salam doktor. Saya nak tanya, start umur berapa kita perlu bawa anak buat rawatan gigi dan berapa kerap perlu buat rawatan gigi? Kalau ikut dah bulan tu dah ada gigi, kita terus sebab bila kita check up kan, so 6 bulan tu dia dah ada gigi, dia dah tumbuh 2 batang cuba just check, borak-borak dengan doktor. So daripada start 6 bulan lagi kita dah dah ada gigi tu, kita dah pakai kain basah lembut, kita cuci kan. So sejak daripada bulan lagi kita dah ajar dia cara-cara, kita dah make a habit lah. Make a habit, okay. So sebab kita budak ni membesar cepat tau, kita tak perasan tiba-tiba ada adik pula kan. Lepas tu gigi pun kita of course kita akan abaikan. So kalau mungkin ada anak pertama ke tu, terus jadi habit. Nanti abang-abang dia pun kita buat macam tu, 6 bulan check. Okay, kalau tak ada apa-apa mungkin lepas tu setahun. Check tak ada apa, okay, continuously lah check. Okay, terima kasih doktor atas jawapan itu tadi lah. Puan Asikin Hassan tanya lagi, doktor ada nasihat tak macam mana nak ajar atau biasakan budak untuk gosok gigi, jaga gigi? Kita kena bagi dia tazkirah. Cakap gigi ni antara anggota yang Allah akan tanya kan. So hari ni bangun tidur, mari kita berus gigi. Berus gigi beramai-ramai. Bagaimana kita boleh beramai-ramai, naik basikal beramai-ramai sekeluarga atau bercuti di luar negara bersama-sama. Berus gigi kan jadikan aktiviti keluarga. Okey, hari ni kita berus gigi beramai-ramai, ambil berus gigi. Okey, siapa yang tu nanti mak bagi hadiah. Tapi jangan bagi gula-gula. Bagi buku ke apa ke kan. Galakkan. Kata Bella, mak bagi buku cerita baru ke, mak kata nak buat jalan kalau kita berus gigi 3-4 kali sehari, macam tu lah. Galakkan. Mak pun kena berus gigi. Ni masalah mak pun tak berus gigi. Okay. Sama-samalah kita. Okay, Puan Nurul Mutmainah pula bertanya doktor. Doktor, anak saya gigi depan yang kekalnya patah 2 separuh. Bila doktor gigi tampal gigi tu, few years dah jadi kuning. Nampak warna karat yang tampalan tu. Setiap berapa tahun kena tukar tampalan tu? Anak saya berumur 12 tahun sekarang. Okey, nasihat saya apa yang berlaku dekat saya rasa Dr. Mutmainah. Hai Dr. Mutmainah. Okey, gigi tu, gigi kita kan, kita boleh tampal biasa dan kita boleh tampal yang kekal. Tampal biasa sebab gigi putih tu dia tak kuat tau. Sampai waktunya dia akan discolor, dia akan tukar warna. Kita makan kopi, kita makan coklat, kita minum teh, dia berubah warna. So budak-budak ni biasalah makan apple lah, makan ketam lah.
patah balik. So nasihat saya kalau dah banyak kali kita boleh buat crown rawatan kekal. Kita buat crown. Mungkin buat rawatan akar dulu, tengok keadaannya, lepas tu buat crown, dia akan kekal. So dia akan kekal lama sedikit lah. Dan nasihat saya makan bahagian lain, kat bahagian tempat lain dahulu masa gigitan pertama tu sebab takut patah, dia tak kuat dia memang tampalan tu cantik, dia tak kuat sangat Wallahualam. Okey, dah ada pakar bedah pula yang tanya. Dr. Afizah Saleh, salam. Kalau gigi dah tumbuh dan gigi susu lapisan depan masih belum bergoyang, macam mana ya doktor? Pada pendapat saya, kalau gigi dah tumbuh dan ada berlapis gigi susu, baik jumpa doktor gigi lah. Kalau boleh cepatlah cabut tu. Nanti dia akan tolak ke depan. Kalau lambat-lambat nanti jadi crowding. So jumpa doktor gigi. Kalau doktor kata okey, lebih sesuai cabut untuk benarkan gigi tu. Kadang-kadang gigi dah keluar, dia tak tanggal-tanggal ada juga. So okey, jumpa doktor gigi. Kalau dia kata okey, cabut ni sebab nak bagi, memang dah sudah sampai masanya gigi tu untuk jatuh untuk digantikan yang lain. Sebab benda ni ikut keadaan dengan judgement doktor tu lah. Kena jumpa doktor gigi untuk cabut mungkin gigi tu. Menarik ya. Soalan ni saya rasa ramai ibu bapa yang menghadapi. Saya tak hadapi lagi. Tapi doktor, saya pernah dengar seorang sahabat dentist junior saya, dia berkongsi yang macam ada sebab Allah suruh kita makan bermacam-macam tekstur makanan. Ada kacang yang keras kan doktor? Supaya bila anak tu cuba makan makanan yang keras, gigi dia cepat goyang dan gigi kekal tu akan tumbuh. Sebab anak-anak zaman sekarang ni makan benda-benda yang lembut, bubur McD, makan french fries. Dia kata itu adalah salah satu cara bila kita bagi anak kita makan makanan yang macam kacang lah, kacang. 4 tahun, 5 tahun dah start makan kacang yang keras. Betul tak doktor? Betul. Saya tak pasti yang tu. Sebab dia kata sebab normally secara naturalnya dia akan keluar. Kita tak paksa pun dia keluar. Dia ada tarik-tarik tahunnya gigi tu akan keluar secara naturalnya. Kita tak paksa pun. Waktu 6 tahun dia keluar. Kau makan kacang ke, kau makan daging ke, dia keluar juga. Lepas tu berapa tahun nanti gigi depan keluar. Lepas tu gigi geraham kecil keluar, gigi ketaring keluar, lepas tu geraham besar keluar. Macam tu. Secara natural, kita tak paksa, dia boleh keluar secara normal. Masya Allah, memang dia ikut. Kalau bulan dan bintang pun matahari pun taat perintah Allah, gigi pun taat doktor. Ya. Macam kita wanita period, kita tak paksa keluar darah, tak ada. Sampai waktunya dia akan keluar secara natural. Yang tak normal dia tak keluar. Yang normalnya insya-Allah keluar macam biasa. Pada waktunya. Begitu kalau kita mati akan ada waktunya kan. Begitu juga kita lah. Kita lahir, Allah dah tentukan bila gigi dia akan tumbuh. Alam. Sebelum kita akhiri talk kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Asfar atas setiap penerangan dan jawapan-jawapan kepada soalan. Sebelum kita tutup talk kita, saya nak tanya doktor, ada kesimpulan atau pesanan akhir daripada Dr. Asfar sendiri sebelum kita berakhir? Alhamdulillah, pertama kali saya kata ucap terima kasihlah kepada Dewan Muslimat PAS, Mas Medik dan Gerakan Wanita Sejahtera kerana memberi peluang kepada kami para profesional untuk berkongsi ilmu kepada masyarakat. Mungkin ramai yang tidak tahu kepentingan gigi ini, bukan saja the efek masalah kita di dunia, tapi juga untuk kita kebahagiaan di akhirat kelak. Dan gigi juga penting dalam pembacaan Quran, dan setiap gigi ada fungsinya dan ada waktunya dia gugur dan sebagainya. Saya harap kita daripada lahir sahaja anak itu umur 6 bulan mungkin gigi sudah tumbuh, maka jagalah gigi amanah. Anak itu amanah, gigi juga adalah amanah kita untuk menjaganya. Jangan tinggalkan ilmu pergigian kerana dia ada implikasi terhadap bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam.
kasih kepada Dr. Asma. Jazakillahu khairan kathiran. Maka dengan itu berakhirlah talk kita pada hari ini. Terima kasih kepada Educate Technical, terima kasih kepada para penonton. Jazakumullahu khairan kathiran. Teruskan, jangan lupa, insyaAllah topik minggu depan, benarkah suplemen penyembuh 1001 penyakit pada 20 Disember. Jangan lupa letak kat kalender. Mohon like, share dan follow FB page Gerakan Wanita Sejahtera. Saya Aini Asina minta maaf atas sebarang kekurangan majlis. Kita akhiri dengan menghayati sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fi wa huwa alaihi syaqq lahu ajran. Ini orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Manakala mereka yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat atau merangkak-rangkak serta dalam keadaan merasa sukar, maka bagi dia 2 pahala. Sahih Muslim. Saya kira bila lahirnya seorang anak bukan jihad membesarkan anak saja, jihad menjaga giginya sekali lah ya doktor. Dengan ini kita akhiri talk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.